Puji Tuhan, terima kasih. He's died, the man is died. Sebelum 10 menit sebelumnya orang-orang mengatakan orang ini akan mati, orang ini akan mati. After 10 minutes when I prayed, he got life. Tapi setelah saya berdoa 10 menit, dia hidup kembali. This all Puji Tuhan. Haleluya. Dan Pak Prakas ya bersama istri, anak, kami kembali diberkati. Amin. Hallelujah, praise the Lord. Haleluya, puji Tuhan. Thank you so much for giving me this opportunity. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Thank you so much, Pastor Albert Muntu Terima kasih Pendeta Albert and Sister Grace. Thank you so much. dan Kak Grace. Thanks to God. Terima kasih Tuhan. My name is Sumita. Nama saya Sumita. Yes, my husband and my daughter is here. Suami dan anak saya di sini. We are from India originally, Kami berasal dari India, but we stay in Malaysia. tapi kami tinggal di Malaysia. Now my husband works here in Indonesia. Sekarang suami kami bekerja di Indonesia. Myself and my daughter, we stay in Malaysia because she is going college there. Anak saya akan pergi ke Malaysia karena dia akan berkuliah di sana. I'm originally Catholic. Saya dulunya orang Katolik. 2019, I had very big brain tumor surgery on July 3rd. 2019 saya memiliki operasi bagian organ tubuh yang sangat serius. I know Jesus, but I don't know He's a living God. Saya tahu Yesus, tapi saya tidak tahu bahwa Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. July 3rd, I had a brain tumor surgery, very big surgery. 3 Juli saya mendapatkan operasi otak yang sangat besar On 2019, di tahun 2019. 11 to 5:30 the surgery. Untuk 11 a.m. to 5:30 p.m. the surgery timing on July 3rd. dari 11.30 malam sampai setengah 3 pagi operasinya dijalankan. Two bell sound I heard. Terdengar suara Bell sound. So that is 2 p.m. ada pada jam 2 pagi terdengar suara yang sangat keras. I saw my body, my spirit come out. Saya melihat tubuh saya dengan rohnya terangkat. I saw my own body, it is open, my head was open. Saya melihat tubuh saya terbuka dan kepala saya terbuka. More than 1 kilo tumor was in my head. Sebesar 1 kilogram tumor di kepala saya. And suddenly I saw one person in the cloud coming. Dan pada suatu waktu saya melihat seseorang di awan datang. When child I was seeing Jesus in photo, statue and all. So the same person I saw in the cloud. Seperti yang saya lihat biasanya di foto-foto internet, saya melihat wajah Yesus di awan-awan tersebut. He came, suddenly he lift my spirit. Dia datang, tiba-tiba dia mengangkat roh saya. And he was holding my right hand. Dan dia memegang tangan kanan saya. And he took to the higher place. I went climbing the steps. Dan mengangkat saya ke tempat yang lebih tinggi untuk menaiki sebuah tangga. I saw his hand, the hole was there in his hand.
Saya melihat tangannya tertempel di sebuah tembok He was holding a big gate open. dan akan membuka sebuah pintu yang besar. I went inside. Saya masuk ke dalam pintu tersebut. I saw a beautiful world. Saya melihat kata-kata yang indah, It is very, very different, very different. sangat berbeda dari biasanya. I saw different types of flowers, fruits, trees, Saya melihat banyak jenis bunga, buah-buahan, dan pepohonan, mountain, lake, gunung-gunung dan danau, millions of angels with melodious songs they were singing. jutaan malaikat bernyanyi kidung bagi di surga. Yes, it was very nice. I saw Jesus. I told Jesus, can I stay here only? Saya pun bertanya kepada Yesus, Yesus, apakah saya boleh tinggal di sini? Then one crying sound I heard. Dan saya mendengar suara tangisan, Then I saw down. dan saya melihat ke bawah. My daughter was crying and my body was kept there. Anak saya sedang menangis dan badan saya terbaring di kasur. And all my relatives, my husband all crying. They were very sad. Dan semua saudara saya dan suami saya juga ikut menangis karena mereka bersedih. Yes, then only I realized, oh, I died and I came to the paradise. Dan saya sadar bahwa saya telah mati dan Yesus akan membawa saya ke surga. Then I asked God, Jesus, face to face I'm seeing. Dan saya bertanya langsung dengan Yesus. And I told him, why this type of suffering in my life for 12 years? Kenapa saya harus berduka cita dan mengalami semua ini selama 2 tahun? Because in that 12 years, Karena di dalam 2 tahun tersebut, my elder daughter, she was undergone open heart surgery in 1 year old she was. anak saya mengalami operasi juga di saat usianya masih sangat muda, 1 tahun. Again, after 10 years, she has to go second time open heart surgery. Dan setelah 10 tahun dia harus mengalami operasi mata juga. Yes. And 2014, I had one more second baby, girl baby. Dan pada tahun 2014 saya dikaruniai anak kedua, seorang perempuan. She was fully born baby, but they kept in ICU in the ventilator for 1 month. Dia bayi yang sehat tapi disimpan di dalam tabung bayi selama sebulan karena kondisinya. A doctor told this type of children they cannot live in this earth. Dokter mengatakan bahwa bayi tersebut tidak dapat hidup lebih lama lagi. I made my heart stone. I went, I took my baby. Hati saya mengeras, kemudian saya mengambil bayi saya. In front of me, they took the ventilator. She died. Di depan mata saya sendiri, para petugas kesehatan mencabut ventilator dari bayinya dan bayinya meninggal dunia. I became mad and depression. Saya menjadi marah dan depresi. I kept my daughter Dolly name. Dolly. Saya memberikan nama kepada anak saya Dolly. I was telling, I want Dolly, I want Dolly. I became mad. Saya di dalam hati saya bersuara, saya ingin Dolly, saya ingin Dolly. Saya sangat marah. Then we checked with the doctor. They told, yes, you can conceive one more baby. Dan saya mengecek ke dokter, I can conceive one more baby. saya dapat mengambil waktu selama 1 minggu. After 1.5 years, I conceived 7-month baby. Setelah 1 bulan kemudian saya melahirkan lagi seorang bayi. I checked. They told baby inside no blood, no blood, blood. Di dalam bayi tersebut tidak ada detak jantungnya. Then again, 8th month, I checked, baby died. Dan 2 bulan kemudian saya cek bayi tersebut juga meninggal dunia di dalam perut. 5 days dead baby was in there. Bayi tersebut hanya 5 hari di dalam perut saya usianya. Because that time Chinese New Year, I didn't get visa to go to my own place. Karena saat itu hari Imlek, jadi saya belum dapat visa untuk kembali ke negaranya. Then this is the third baby, 2016 only. Dan bayi ketiga, saya hamil lagi bayi ketiga pada 2016. 2019, my brain tumor, I died. 2019 saya mendapat tumor, bayi saya mendapat tumor dan meninggal. I'm asking God, why this suffering? Why this much of trouble?
Saya bertanya kepada Tuhan, kenapa permasalahan ini datang kepada saya? Kenapa Why? sangat banyak? Why this kind of tribulation in my life? Kenapa banyak pencobaan di dalam hidup saya? What is wrong? What is my sin? Tell me, I want the reason. Apa yang salah dalam hidup saya? Apakah dosa saya? Tolong beritahu saya. Then one more loud sound I heard from the top, most highest place, that is third heaven. Dan satu suara lagi terdengar dari tempat yang paling tinggi di surga. Only voice I heard according to Psalm 29, the chapter full how the voice of the God it is. I heard that voice. Saya mendengar suatu suara yang diambil dari Alkitab pasal 29. That voice told me, your previous generation made this sin according to Exodus 34:7. 3 generation I've seen, and 4th generation I've given you the judgment. Berdasarkan Keluaran 34 ayat 7 bahwa generasimu sebelumnya telah melakukan dosa dan dosa tersebut dilimpahkan kepadamu. So the God realized me what is the previous generation sin. Then I came to know, okay, this is what the reason. Dan saya bertanya kepada Tuhan apakah dosa mereka, dan Dia menunjukkan alasannya. Then Jesus told me according to Matthew 5:17, He told, okay, I have come to earth to follow my Father's law, not to destroy. Dan Dia berkata dalam Matius 5 ayat 17, saya datang ke dunia untuk menuruti kehendak Allah, bukan untuk menghancurkan dunia. Then Jesus told, you go to earth and tell the commandment of God, what it is, 10 commandments. They have to follow the rule. Dan Dia memberitahu saya untuk kamu kembali ke bumi dan memberitakan firman Tuhan. Then I told, okay God, I will do this. Then I came down, He took me, my spirit, my body was laying down, and my spirit was inside. Then I got life, 3 o'clock, I got heartbeat again, started. Dan saya kembali ke ranjang saya, melihat tubuh saya lagi, dan jam 3 pagi saya terbangun. Then the surgery over 5th day I discharged, I came home. Dan operasinya berlangsung 15 menit kemudian saya telah selesai dan kemudian dibolehkan pulang. The same July month, Di bulan Juli yang sama, the same month, my daughter 31st July 29th, she got second open heart surgery and successfully done. Dan pada tanggal 31 Juni anak saya mendapatkan operasi terbuka lagi dan sukses berhasil. The same year, September month, 14th, I took water baptism. Pada tahun yang sama saya memutuskan untuk dibaptis. Yes, I don't know to read Bible. I've never gone to Bible school. No doctrine, nothing. But Saya belum pernah mendownload Alkitab ataupun masuk ke sekolah Alkitab, tetapi I took my Bible in my language. I started reading this. saya mengambil Alkitab di dalam bahasa saya dan mulai membacanya. September 14th, 2019, I baptized, and September 17th, 3 a.m. in my living room, a person was standing and called my name. September 19 saya dibaptis dan kemudian di hari selanjutnya ada orang yang saya lihat di kamar saya datang dan berbicara kepada saya. He himself introduced me, I am God Jesus Christ. Dia sendiri memperkenalkan dirinya, saya Tuhan Yesus Kristus. In paradise, I was talking to God face to face. I was fighting for my rights. Saat saya di surga, saya berbicara langsung kepada Bapa dan membela hak saya, mencoba membela hak saya. But the same God, He's come to my place, my home, and I couldn't talk. My tongue was stuck. Tapi Tuhan yang sama datang ke rumah saya kemudian, namun pada saat itu saya tidak dapat berbicara dan lidah saya tertutup. And He touched my tongue. Dan Dia memegang lidah saya. Yes, according to Romans 11:29. He filled with all His gifts. Berdasarkan Roma 12 ayat 29, Dia memberikan berkat. 1 Corinthians 12 chapter 8 to 10, what all 9 gifts are there, everything He filled with me. Dan pada Korintus tertulis bahwa segala sesuatu ada di dalamku. And He Himself told, don't learn with man. Dan Dia sendiri mengatakan jangan mengandalkan
manusia. Amen. According to 1 John 2:27, he told, I will come and teach you. Berdasarkan 1 Yohanes 1 sampai 12, pasal 1 ayat 12, dia mengatakan saya akan mengajarkan kamu. And he told, you will be filled with my compassion. Whoever you pray, the miracles and wonders they will be seen through me, and I will be using you for my ministry. Dan dia mengatakan saya akan mengajarkan kesabaran dan kelugahan akan Roh Kudus kepadamu sehingga kamu dapat menghapuskan dosa-dosa generasi sebelummu. And I told her, thank you, terima kasih. Dan saya bilang terima kasih Tuhan. Yes, because people have they have to believe me. Karena pertama-tama orang harus percaya kepada saya. If they want to believe me, the wonders and miracles when it happens, then only they will believe me. Di saat saya menampakkan mujizat, mungkin mereka akan percaya kepada saya. And I told to God, whenever I pray, you have to be with me. Dan saya mengatakan kepada Tuhan, kapanpun saya berdoa, Tuhan harus ada bersama dengan saya. And the 9 gifts started acting 100% in my life. 9 gifts starting acting 100%. Dan berkat Tuhan mulai di hidup saya kurang lebih 300% di dalam hidup saya. All cancer, disease are divine healing. Segala penyakit kanker sudah hilang dan bersih. Stroke, all sickness healing, stroke person, thyroid cancer, and stomach problem, heart operation, breast cancer, everything is healing, divine healing. Kanker prostat dan segala macam gejala-gejala yang ditimbulkan kanker itu perlahan-lahan mulai disembuhkan. People started coming to my place and I do the deliverance prayer to them. Orang-orang mulai datang ke tempat saya dan saya mulai coba mendoakan mereka. Doctors tell we cannot cure this, but God tells yes, I can cure this. Dokter mengatakan kami tidak bisa menyembuhkan kalian, tapi Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kalian. Hallelujah. All third stage cases only they are coming to me, and one person almost he died 10 minutes over. Dan salah satu orang datang ke rumah saya hampir mati selama hampir 10 menit lagi, seakan-akan ingin mati. I prayed. When I was praying, all the vision I will get the revelation, I get the vision, and I told God, God, give him the life. Then only they will believe you. Saya berdoa kepada orang tersebut yang hampir mati dan Tuhan memberikan penglihatan kitab Wahyu kepada saya dan melihat penglihatan tersebut dan saya mengatakan kesembuhan terhadap orang itu. Within the 10 minutes, they informed all the people, relation, he's died, the man is died. 10 menit sebelumnya orang-orang mengatakan orang ini akan mati, orang ini akan mati. After 10 minutes when I prayed, he got life. Tapi setelah saya berdoa 10 menit, dia hidup kembali. This all miracles I'm seeing Seluruh mujizat yang saya saksikan because we are in end time. karena kita berada di akhir zaman. Why God is using newcomers for this ministry? Kenapa Tuhan memakai orang-orang baru di dalam gereja? Because He's coming very quick. Karena dia datang segera. Yes. When He comes, we should all have been seen. When He comes, we all should be seen. Then only He can take us rapture. Saat dia datang, kita harus dapat melihatnya dan mengambil pelajaran dari Tuhan. Yes. A secret coming, rapture He told first. He'll be coming, secret coming. Dia akan datang segera, namun rahasia tidak ada yang tahu waktunya. And 7 years tribulation period, after that He will come directly and all He will destroy, and sinless people, we all will be living to God, only one King, His Lord Jesus Christ. Dan 7 tahun penderitaan saya membuktikan mujizat bahwa pada akhir zaman orang-orang yang bertobat dan diampuni dosanya akan hidup bersama Tuhan Yesus di surga. Amen. Heaven and earth will be one God. Surga dan bumi hanya ada satu Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So my calling, before He comes, I have to prepare the people and they have to accept God. If they are sick, they have to repent. When He comes, He will be seeing the heart.
in that heart Jesus to be there. Jadi panggilan saya adalah sebagai orang percaya yang baru, saya memberitakan Injil dan menyatakan mujizat dari Yesus di dalam hidup saya dan membuat orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dari segala Tuhan. Amen. Hallelujah. We all are sinners, but once if we repent, we'll be holy, pure. Kita semua adalah orang berdosa, tetapi saat dosa kita diampuni, kita akan menjadi murni dan kudus. Amen. Yes. Hallelujah. If holy in my heart, according to Matthew 5:8, all can see God. Jika kekudusan ada di dalam hati kita, berdasarkan Matius 5 ayat 8, maka Tuhan pun akan bertahta dalam hati kita. Amen. Yes. According to Matthew 11:27, He Himself took me to heaven because without Son, no one can go to heaven. Berdasarkan Matius 11 ayat 27, Dia akan membawa saya ke surga dan tidak ada orang yang bisa ke surga jika tidak mengalami kekudusan di dalam hatinya. Amen. And Jesus Himself took me to heaven, showed the reality, true everything, what is there in this heaven, and the commandment of God. So we have to follow the commandments, and we have to be holy, and then God will come. We all are children of God. Dan Yesus menunjukkan kepada saya realitas hidup dan apa yang harus dilakukan sebagai orang percaya, yaitu taat kepada firman Tuhan. Maka semua orang yang taat akan kembali ke rumah Bapa di surga. Amen. Hallelujah. Amen. So my ministry started like this, and one message, Holy Spirit Himself, He teaches me. Dan pengembalaan saya mulai dari sini dan saya terus-menerus diajarkan oleh Roh Kudus. I like to pray for this church and pastors Saya ingin berdoa untuk gereja ini dan para pekerjanya in my language. dalam bahasa saya. Yeah, for 2 minutes if you stand, I will pray in my language. Amen. Selama 2 menit, jika Bapak Ibu dapat berdiri, saya akan berdoa dalam bahasa saya. Amen. Amin. Thank you. நன்றி அப்பா, நன்றி ராஜா. அன்பின் பரலோக தந்தையே அப்பா, ஆண்டவரே இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்காக நன்றி அப்பா. ஆண்டவரே இந்த சபை போதகரை நீங்க ஆசீர்வதிக்கணும் ராஜா. இந்த சபைக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்க பேர் பேராக ஆசீர்வதிக்கணும் ராஜா. தேவ சமூகம் இங்க வந்து இறங்குறதுக்காக நன்றி அப்பா. உங்களோட வல்லமையினால ஒவ்வொருத்தரையும் நீங்க தொடுங்க சுவாமி. உங்களோட வல்லமையினால நிரப்புங்கள் ராஜா. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சகல ஆண்டவரே, சகல சிருஷ்டிகளுக்கும் ஆண்டவரே புதிய சிருஷ்டியாக மாறுவீங்க நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. அது போலவே நடக்கட்டும் ராஜா. ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களுடைய ஜீவனை அனுப்புகிறேன் ராஜா. கிறிஸ்துவின் ஜீவனை ஊற்றுகிறேன் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே. ஏசப்பா ஒவ்வொருத்தரையும் உங்களோட வல்லமையினால் நிரப்புங்கள் ராஜா. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களோட ஆசீர்வாதத்தை அனுப்புகிறேன் ராஜா. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களோட சந்தோஷத்தை அனுப்புகிறேன் ராஜா. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களோட பரிசுத்தத்தை அனுப்புகிறேன் ராஜா. பிசாசு கொண்டு வர பொல்லாத கிரியைகளிலிருந்து அன்றைய ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க விடுதலை ஆக்கும் ராஜா. கர்த்தரே ஆவியானவர், ஆவியானவர் எங்கே உண்டு அங்க நிச்சயமா விடுதலை உண்டு நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க ராஜா. அதுக்காக ஆண்டவரே நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. ஒவ்வொருத்தரும் ஆண்டவரே உங்களோட தேவைகள் என்னன்றது நீங்க அறிந்திருக்கிறீங்க ராஜா. அவங்களோட தேவைகள் எல்லாம் நிரப்புங்கள் ராஜா. ஆண்டவரே உங்களோட வல்லமை பாய்ந்து செல்லட்டும் ராஜா. Let your power flow upon ஒவ்வொருத்தர் மேல போகட்டும் ராஜா. ஒவ்வொருத்தர் மேல உங்களோட பரிசுத்த தூய ரத்தத்தை தெளிக்கிறேன் சுவாமி. ஆண்டவரே இந்த குடும்பத்துல உங்களோட குடும்பத்தை சமாதானம் உண்டாக்கட்டும் ராஜா. சமாதான பிரபுவே ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள நீங்க நிலைத்திருக்க போறதுக்காக நன்றி அப்பா. இந்த இடத்தை விட்டு போறதுக்குள்ள சமாதானத்தோட போகட்டும் சுவாமி. அதுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. ஏசப்பா நீங்க ஒவ்வொருத்தரையும் ஆண்டவரே பேர் பேராக ஆசீர்வதிக்கணும் ராஜா. அவங்களோட இருதயத்தில் ஆண்டவரே நீங்க இருக்கணும் ராஜா. பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்து ஆண்டவரே அதை ஏற்றுக்கொண்டு நீங்க இரக்கத்தை தாரும் சுவாமி. பெரிய காரியங்கள் நீங்க செய்ய போறதுக்காக நன்றி அப்பா, நன்றி ராஜா. ஒவ்வொரு குடும்பமும் செழிப்புள்ள குடும்பமாக மாறட்டும் சுவாமி. அதற்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு நீங்க கொடுத்ததுக்காக நன்றி அப்பா. தேங்க்யூ ஜீசஸ். எங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமீன், ஆமீன், ஆமீன். என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழு உள்ளமையோட பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி. கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்கள் மறவாதே. ஆமீன், ஆமீன், ஆமீன். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம், இயேசு கிறிஸ்துவின் கல்வாரி ரத்தம் ஜெயம். Victory in the blood of Jesus Christ. Thank you Jesus. துதி கன மகிமை எல்லாம் கர்த்தருக்கே சொந்தம். ஸ்தோத்திரம். Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, thank you. Puji Tuhan. Amin.
Apa firmannya saudara? Judulnya apa? Kan mulai lupa saudara, baru 5 menit. Dibayar lunas, kita sudah dibayar lunas. Amin. Haleluya.